Okey, Assalamualaikum semua. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita baca doa dulu ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, amin. Okey, sebelum kita mulakan kelas, saya nak ambil kehadiran pelajar dulu. So, nama siapa yang kena sebut, tolong angkat tangannya. Okey, kita mula dengan Ali bin Daud, Syahira Ramash, Devi anak perempuan Tamarunggam. 12 seconds later. Okey, last kali sebelum kita mulakan kelas, saya nak semua pelajar tolong cek sekeliling tu. Sekeliling meja korang, ada sampah ke tak? Kalau ada sampah, tolong buang dulu. Kita kena amalkan kebersihan di dalam kelas. Okey, kita dah pastikan kebersihan semua. Okay, kita boleh teruskan dengan kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak tanya, ada sesiapa tahu apa bahaya yang terdapat di dalam bengkel pemesinan? Ada siapa tahu? Tidak tahu, sir. So, kalau tidak tahu, saya nak tayangkan satu video berkenaan dengan kemalangan di kilang besi. Okey, harap semua tumpukan perhatian, tengok apa bahaya yang boleh terjadi dalam sebuah bengkel pemesinan ataupun sebuah kilang. Okey. Setelah kamu tengok wayang yang ditayangkan, video kemalangan yang ditayangkan tadi tu, so kamu boleh tahu kan lepas ni apa bahaya yang terdapat dalam bengkel pemesinan. So pastikan jaga keselamatan adalah nombor 1. Okey, kita teruskan dengan kelas kita pada hari ini dengan keselamatan am di dalam sebuah bengkel pemesinan. Okey. Keselamatan ni, apa yang kamu tahu pasal keselamatan? Okey, so keselamatan ni adalah mengelakkan diri daripada terkena kemalangan. Okey, first kali untuk mengelakkan kemalangan, yang perlu kamu patuhi adalah peraturan. Okey. Saya akan tunjukkan slide peraturan-peraturan di dalam bengkel pemesinan. Okey. Okey, dah nampak slide depan ni? Okey, dalam slide ni peraturan
asas bengkel pemesinan. Okey, peraturan asas bengkel pemesinan. Okey, yang pertama sekali adalah apa yang pertama sekali tu? Dapatkan kebenaran guru sebelum memasuki bengkel. Okey, sebelum kita memasuki bengkel ataupun makmal ke ataupun kelas, kita perlu minta kebenaran daripada guru dulu terlebih dahulu. Okey, seterusnya dilarang membawa, yang kedua tu apa? Dilarang membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey. Kenapa dilarang bawa beg masuk? Sebab takut ada kecurian atau kehilangan barang ataupun terkena benda-benda tajam ke merosakkan beg ke apa bagai. So, sebab tu dilarang bawa beg masuk. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah pakai alat pelindung diri. Okey, so pakai alat pelindung diri seperti apa pelindung diri yang kamu tahu? Seperti topi keselamatan, spek mata keselamatan, kasut keselamatan, baju bengkel. Okey, yang seperti macam tu lah. Lepas tu, pintu dan tingkap perlu dibuka untuk memberi pengudaraan. Okey, untuk memberi pengudaraan sebelum memulakan kerja dalam bengkel. Okey, seterusnya ketika kita menggunakan mesin ataupun kita menggunakan alat-alat di dalam bengkel, kita tak boleh bergurau senda. Sebab kalau bergurau senda nanti takut terkena benda tajam, takut membahayakan kawan, takut ada benda yang tak diingini berlaku. So, dilarang bergurau senda. Lepas tu, jika ada kemalangan, kita perlu buat apa? First kali, kita perlu laporkan kepada guru yang bertugas. Okey, kita laporkan kemalangan yang berlaku. Okey, hari ini kawan saya terkena besi jatuh dari atas. Okey, bagi tahu cikgu. Okey, dengan kadar segera. Lepas tu, pastikan mesin dan kawasan kerja bersih. Seperti yang saya cakap tadi, mula-mula sebelum kita mulakan kelas, kita kena bersihkan sekeliling kelas kita. Sebab kebersihan tu adalah amalan mulia dan kita harus sentiasa menjaga kebersihan. Okey, pastikan alat, bahan dan mesin yang digunakan disimpan dan dijaga dengan baik supaya nanti orang lain pun boleh pakai, supaya benda tu tak cepat rosak. Macam itulah. Last kali adalah sebelum kita meninggalkan bengkel, kita kena tutup suis lampu. Tutup suis lampu, suis mesin, suis kipas, semua mesin yang ada. Lepas tu tingkap dan pintu pun kita kena tutup. Okey, itu sahaja untuk peraturan asas bengkel. Okey, tadi kita dah belajar berkenaan dengan peraturan asas bengkel. Okey, sekarang di tangan saya ada beberapa kad. Okey, kad. Kad ni adalah alat-alat pelindung diri. Okey, sekejap ya. Okey, alat pelindung diri. Okey, yang pertama kita ada sarung tangan keselamatan. Okey, sarung tangan keselamatan. Okey, sarung tangan keselamatan ni supaya kita punya tangan tidak cedera, terkena benda tajam ataupun terkena benda panas. Okey, yang seterusnya adalah kasut keselamatan. Okey, tahu kan kasut keselamatan gunanya apa? So, kasut keselamatan ni adalah untuk mengelakkan kaki kita terkena benda berat ke atau terkena benda tajam atau terkena mesin ke atau apa. So, untuk menjaga kaki. Okey, seterusnya pula kita ada jaket keselamatan. Okey, jaket keselamatan ni bagi yang masuk bengkel memang akan ada jaket keselamatan. So, jaket keselamatan ni adalah untuk mengelakkan daripada mata alat patah terkena badan ke ataupun
benda tajam terkena badan ke, ataupun kawan tengah bermain lepas tu terpukul ke apa. So badan kita dapat dikurangkan kemalangan berlaku untuk jaket keselamatan. Okey, seterusnya kita ada apa lagi? Okey, topi keselamatan. Topi keselamatan ni guna untuk apa? Untuk kepala, untuk jaga kepala, untuk mengelakkan kecederaan berlaku kepada kepala. Sebab kepala kita lah yang paling penting dalam tubuh badan. Di sanalah terletaknya otak, di sanalah jika otak mati kita terus koma macam mayat hidup. Okey, so seterusnya yang akhir sekali yang saya bawa hari ini adalah kacamata keselamatan. Google. So Google ataupun kacamata keselamatan. Okey, kegunaan dia untuk mengelakkan benda-benda asing atau benda-benda tajam termasuk dalam mata atau terkena mata, ataupun ketika kita melakukan kerja-kerja permesinan terdapat habuk-habuk halus yang melekat dekat besi. So kita terpegang, kita tersentuh mata. So kita tersentuh mata akan menyebabkan mata cedera. So ini adalah antara alat-alat pelindung diri yang asas yang wajib kita pakai ketika berada di dalam bengkel permesinan. Okey. Okey, kita dah belajar berkenaan dengan peraturan dan alat pelindung diri. Okey, seterusnya saya nak semua pelajar bahagi kumpulan dan bincangkan. Seterusnya bentangkan tentang apa yang saya akan tulis dekat papan putih. Okey. CPR. Okey, apa yang kamu tahu berkenaan dengan CPR? Okey, dalam kumpulan boleh bincang sekarang. Saya akan bagi masa dalam 3 ke 5 minit untuk bincang, dan kita akan pilih satu grup sahaja untuk bentangkan berkenaan CPR ni. Seterusnya kita akan sambung dengan bahaya-bahaya yang terdapat dalam bengkel. A few moments later. Kumpulan Devi buat apa yang dia faham berkenaan CPR ni adalah pernafasan, ambulan dan jalan udara. Okey, ni betul. Pernafasan betul, ambulan betul, jalan udara betul. Tapi yang paling utama adalah sepatutnya respon. Okey, respon ni macam mana? So respon ni kita goyang dulu orang tu. Kalau orang tu kena macam contoh orang tu pengsan, kita goyang dulu. Kalau dia bagi respon, so maksudnya dia tak ada apa. So kalau dia tak bagi respon, maksudnya kita kena teruskan dengan CPR. Okey, seterusnya adalah ambulan. Okey, ambulan ni betul. Kita kena minta bantuan. Okey, dengan telefon ambulan. Macam tu je. Okey, minta bantuan, telefon ambulan. Lepas tu seterusnya pernafasan. Okey, pernafasan kita kena cek pernafasan. Cek pernafasan. Adakah pernafasan ni normal ataupun terlampau tinggi ataupun tak stabil. Okey. So seterusnya adalah compression, mampatan. Okey, ni nombor 4. Ni nombor 5. Okey, mampatan. Mampatan ni kena 30 kali. Okey, untuk CPR kita kena buat mampatan selama 30 kali. Lepas tu jalan udara. Jalan udara, airways. Okey, ini betul. Okey, so kita kena tengok jalan udara dia terbuka ke atau tak. Kalau jalan udara dia tak terbuka, so kita kena bagi buka jalan udara dia. Kita kena naikkan leher.
untuk buka jalan udara. Contoh dia. Lepas tu breathing, beri pernafasan lagi. Kita akan belajar berkenaan dengan tanda-tanda bahaya dalam bengkel pemesinan. Okey. Boleh saya tahu gambar yang pertama sebelah kiri adalah gambar dilarang apa? Dilarang masuk. Okey, so yang kedua ni confirm semua tahu, di semua tempat ada. Okey, ada gambar macam batang pensel, ada asap. So, apa tu? So, dilarang merokok. Okey, slide seterusnya. Ni dekat tandas ataupun dekat hospital selalu ada ni. Ketika makcik cleaner bersihkan lantai, apa tanda-tanda ni? Okey, ini adalah tanda peringatan risiko jatuh. Okey, peringatan risiko jatuh. Seterusnya sebelah dia adalah tanda seru tu apa? Tanda seru tu menandakan peringatan bahaya. Okey. Slide seterusnya. Okey, ini yang selalu pelajar buat dalam bengkel atau makmal. Okey, dilarang makan minum di dalam makmal. Okey, dilarang bawa makanan dan minuman ke dalam bengkel ketika melakukan aktiviti bengkel. Okey, seterusnya sebelah dia apa? Tanda tangan ada berdarah tu. So, itu adalah peringatan bahaya benda tajam. So, benda tajam. So, contohnya kita pakai kita nak gergaji besi. So, gergaji itu adalah benda tajam. So, kita kena berhati-hati untuk menggunakannya. Okey. Daripada banyak-banyak tanda yang saya dah tunjuk tadi tu, okey, harap semua pelajar boleh kenal pasti tanda-tanda bahaya yang ada di sekeliling kita, bukan sahaja di bengkel pemesinan tapi di sekeliling kita. Itu sahaja untuk topik pada hari ini, topik keselamatan am dalam bengkel pemesinan. So, ada sesiapa ada soalan? Okey. Memandangkan semua tak ada soalan, so saya harap semua faham slide yang saya terangkan tadi. Okey. Moga semua ambil nota dan memahami apa yang saya ajar pada hari ini. So, first kali yang kita belajar apa? Yang first kali kita belajar adalah peraturan. So, peraturan di dalam bengkel. So, dilarang masuk suka hati, mesti minta kebenaran, dilarang bergurau senda, dilarang makan minum. Okey, so yang semua itulah. Okey, yang kedua adalah alat pelindung diri. Okay, alat pelindung diri. Saya dah tunjuk tadi kat bergambar tu. Saya dah tunjuk sarung tangan keselamatan. Saya dah tunjuk topi keselamatan, kacamata keselamatan. Saya tunjuk kasut keselamatan, jaket keselamatan. Apa dia punya secara ringkas, apa kegunaan dia, apa maksud dia. Okey. Yang ketiga adalah CPR. Okey. Tadi tugasan CPR kamu dah buat. So, apa yang kamu faham berkenaan dengan tugasan yang kamu dah buat tadi? Teknik-teknik CPR, sir. Ya, teknik-teknik CPR. Okey, bagus. Okey, last kali kita ada belajar berkenaan dengan tanda bahaya. Okey, so tanda bahaya tadi dilarang makan, dilarang merokok, dilarang masuk dan tanda peringatan benda tajam, peringatan pakai alat pelindung diri. Okey, semua tu. So, ini adalah merangkumi topik keselamatan am dalam bengkel. So, harap topik pertama ni mudah. So, moga semua faham dan take note.
apa yang benda-benda yang penting dalam ni. So saya akhiri kelas pada hari ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua.